Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nafar Wahida binti Abdul Wahid. Okay, today I would like to solve a question 15 from revision pasal 2. So let's look first. Okay, di bagi sini adalah a school plans to organize game an integration camp to a group of pupils. So the group consists of X, iaitu numbers of lower form pupils. Means that X ni adalah X ni adalah number of lower form pupils and Y number of upper form pupils. Okay, kita tulis sini, kita buat keluar dia punya kita buat keluar dia punya information. So X is for lower form and Y is for upper form. Okay. So diberi beberapa constraint kat sini, constraints. Okay, iaitu total number of participants selected is not more than 80. Okay, means that total number, kita tahu total number of participants maksudnya X tambah Y. Okay, iaitu lower dengan upper lah. Okay, total number semua sekali, lower campur upper. Not more, so tak lebih daripada. Tak lebih daripada satu benda tu, tapi nak jadi satu benda tu boleh. Means that tak lebih, so less than or equal to 80. Okay, so constraint pertama kita boleh dapat lah, iaitu kita akan dapat X tambah Y less than or equal to 80. Okay, dan untuk yang pertama. Yang kedua, kita tengok diberi number of upper form. Okay, means that kat sini adalah Y must not be less than. Means that tak boleh kurang daripada. Means that dia tak boleh kurang daripada satu benda, tapi dia boleh jadi satu benda tu dan lebih daripada dia. Maksudnya dia more than or equal to 1/3. Okay, 1/3 number of lower form lah. So means that 1/3 ni apa? 1/3 ni 1/3. Okay, lower form lah X. So means that kita boleh dapat kat sini Y is more than or equal to 1/3 X. Betul tak? Okay, betul. Yang kedua, dan. Yang ketiga, constraint yang ketiga iaitu number of upper form pupils. Number of upper form pupil exceed the number of lower by at most. Okay, at most 20. At most ni maksudnya selebih-lebihnya 20. Tak boleh, maksudnya semaksimumnya 20. Lepas tu kalau lebih 20 tak adalah. Jadi dia less than, means that dia less than or equal to 20 lah. So Y, dia exceed number of people, X lah. Tambah sebanyak berapa? 20. So X tambah 20. So means that kita boleh buat kat sini untuk constraint yang ketiga adalah Y less than or equal to X tambah 20. Okay, next. Kita tengok soalan A. So soalan A dia nak write the three inequalities other than X more than 0 and Y is more than or equal to 0 that satisfies all above the constraints. So maksud kita dah buat dah. Okay, nampak tak? Kita terus buat je. So ini jawapan untuk A. So untuk soalan A, done. Okay. Untuk soalan B, kita tengok pula. Using a scale 2 cm to 10 pupils on both axes. So construct and shade the regions R which satisfies all above the constraints. So means that dia nak kena gunakan kertas graph. Sebab dia kata apa? Dia kata scale 2 cm 10 pupils on both axes. Kita kena buat graph lah. So ini graph yang saya dapat, iaitu yang graph yang saya buat. So okay, so both axes adalah 10 okay, 10 on 2 cm 10 pupils. So 10, 20, 30, 40. So ini axis for the lower form, and ini axis for the upper form. Okay, first constraint iaitu Y is plus X pluskan dengan Y less than 80. So saya nak mudahkan untuk dapatkan cara untuk construct graph ataupun untuk lukis graph. Okay, kita buat macam ni X tambah Y is equal to, kita kena gantikan inequalities dengan equal. So baru boleh construct graph. Okay, so saya buatlah, kalau lebih senang kita gunakan X kosong yang pertama, Y kosong yang kedua. Okay, bila masukkan contoh, okay, masukkan, substitutekan X equal to kosong. So kosong tambah Y is equal to 80. So kita dapat sini 80. Lepas tu kita masukkan 80 dekat sini. So 80 is tambahkan dengan 80 tambahkan dengan Y is equal to 80. So kita buka bawah sana, sininya Y is equal to 0. So macam ni lah kita construct graph. 2 point pun dah cukup actually. Okay, kita plotkan yang kita dapat. So 0, 80 dan 80 kosong. Okay, dan
Ini untuk yang pertama. Dan kita perasan sini adalah ni dash line. So mesti dia ada inequalities yang equal to, equal more than equal to ataupun less than equal to. Mesti ada equal to, barulah dia jadi solid line. Okay, sorry. Tadi solid line. Ada yang kedua pun sama. Tapi saya gunakan 0 dan 30. So, pasalkan kita gunakan value yang ada dalam graf lah. Baru valid. Okay. So, masukkan dalam ni. And then kita plotkan 0, 0 dan juga 30, 10. So, 0, 0, 30, 10. Okay, dan untuk yang kedua. Dan kita akan dapat ni lah. Garisan ni. So, dan yang kedua. Okay, yang ketiga, constraint ketiga pun sama. Kita tukarkan inequalities dia kepada equal. Dan kita dapat y equal to x tambah 20. So, kita masukkan ikutlah. Kita masukkan contoh 0, 20. Okay. Supaya janji value tu ada dalam graf. So, kita dapat 0, 20 dan 20, 40. Kita plotkan. Okay. 0, 20 dan 20, 40. Okay. Dan so, after that, kita dapatlah semua garisan. Dah dapat ke semua garisan. Macam mana shade? Kita shade the region based on its inequality. So, first constraint yang pertama, inequality less than. Okay, less than. Or equal to less than. Ke bawah lah. Okay, ni constraint pertama tau. Garisan constraint pertama. Yang warna biru ni. So, mudahnya kalau kita buat lain-lain warna. Yang ke bawah. Ke bawah. Jadi, ke bawah macam ni. Okay, mana-mana boleh lah. Janji yang menunjukkan dia ke bawah. Okay, so anak panah dia ke bawah. Yang kedua, anak panah dia ke atas. Constraint yang kedua adalah berwarna hijau. Okay, constraint dia adalah ke atas. Dia more than equal to, maksudnya anak panah dia ke atas. Dan yang constraint yang ketiga adalah less than. Maksudnya dia punya anak panah dia ke bawah. Ni line untuk constraint ketiga. So, dia punya anak panah dia ke bawah. Okay, so done. Okay, so kita nak cari yang mana? Yang shaded region mana? Dia kata that satisfy. Okay, that satisfy. Sorry, bawah ni. Okay, and shade this region which satisfy all above the constraints. Maksudnya ada semua nak panah tu. Okay, sinilah. Okay, and then kita shade the region. Okay, done untuk shade the region. So, dah habis shade semua. Dan untuk soalan B. Untuk soalan C, okay, dia kata sini, untuk soalan C ni, using the graph. Okay, using the graph. Maksudnya kita kena gunakan graph yang kita lukis tadi dekat 15B ni. Okay, kita kena cari apa? Cari the range number of lower form pupils. Maksudnya dia nak ada range of x. Okay, x value. Value of x dia punya range. Kalau upper form pupil ni, kita is selected 40 pupil. Okay, maksudnya 40 pupil. Maksudnya y dia is equal to 40. Kat sini kita faham sebab kita faham tadi upper form adalah y. Okay. So after that kita tengok dekat graph balik. Sebab dia kata using the graph. Okay. Dia kata upper form adalah 40. So bila cakap 40. Bila cakap 40 maksudnya dekat sini lah. Okay. Bila kita nampak sini sampai sini. Okay. Kita tips dekat sini. Kita kena cari benda yang apa tu, selalunya linear programming ni kita tengok pada shade, the region and shaded lah. Okay, baru kita do value dia. Kita tengok kalau 40 dia punya number of upper form berapa. Kalau kita pilih 40 lower form. So kalau kita tengok last point ataupun last point yang kita intersect, last line, okay. Kita boleh ambil sebab dia dash line, walaupun di dekat line dia kita boleh ambil, still masuk the regions. And then kita boleh ambil, okay, maksudnya dia punya maximum range adalah untuk lower form pupils adalah 40. Okay, kita tengok lagi. Okay, untuk yang ni selain tu juga kita boleh ambil untuk 30. Okay, 30, 40 masuk untuk dalam range. Okay, lepas tu next sampai last ni. Okay, sampai dekat sini ni dia still masuk sebab dia dash line kan. Dia dash line still masuk di shaded region. Okay, so nampak tak sampai 20. So, mesti kat sini kita tahu dia punya range sampai sini hingga sini sahaja. Mesti dia punya X ataupun dia punya lower form, number of pupils of lower form adalah more than or equal to 20 but less than or equal to 40. Okay, kenapa kita ambil 10? Kenapa kita ambil 0? Dia punya range juga. Sebab kita tengok kalau 10, okay, sampai ke 40 kita ambil sampai ke 40 sini. Okay, kat sinilah. Dia dalam shaded region or not? Bukan kan? So, dia bukan. So, maksudnya dia bukan in range of the lower form people juga. Kalau kosong, okay, lagi bukan sebab dia tak kat shaded region. Contoh kalau shaded region ni sampai sini. Okay, sampai sini ke semua ni. Okay. So, barulah range dia termasuk sekali kosong dan juga 10. Okay, so kita dapatlah range dia dapat dari sini sampai sini iaitu 20 hinggalah 40 dia punya range dia. Tapi kita tak boleh 20 hingga 40. Dia nak kita kena range, kita kena tulis dalam bentuk macam ni. Okay.
So, untuk C1 dan untuk C2, dia kata dia nak, okay, kita highlightkan perkataan maximum subsidi. Okay, dia kata sini, the maximum subsidi, dia nak berapa maximum subsidi given. Kalau lower form pupil diberi RM20 dan upper form pupil diberi RM25. Maksudnya seorang lower form pupils, okay, adalah RM20 diberi, and seorang upper form pupils adalah RM25. Okay, kita cari dulu untuk maksimum. Macam mana nak cari maksimum ni? Okay, first kali, kita kena tahu kalau dia nak minimum ke, maksimum ke, cari yang intersection point. Mana intersection point? Sini, 1 dan 2. Kita ada 2, nak pilih mana ni? Nak pilih mana ni? Sebab dia nak maksimum kan. So, bila nak maksimum, kita pilih paling atas. Okay, paling atas. Mesti yang atas sekali lah, yang tinggi lagi. Okay, ada height value lah. Kalau kita tengok sini, ini lebih kurang 20 dengan 60. Okay, so selalunya kalau nak height value ataupun maximum higher value, dia punya, kan dia bagi sini adalah upper form dapat RM25 kan, lower form dapat RM20. So selalunya upper form kena higher lagi daripada lower form punya students. Okay, bilangan dia. So bila kita tengok sini, dia ada 2 intersection point, ambil yang paling higher lah. Okay, higher dia adalah this one. So, bila this one, okay, kita warna sikit. Okay, bila this one, maksudnya punya coordinates adalah, so kita tengok balik. Okay, coordinates ini 30 untuk lower form dan 50 untuk upper form. Okay. So, kita gunakan coordinates ni untuk cari maksimum subsidi yang diberikan kepada murid-murid tadi tu. Termasuklah upper dengan lower form. Okay, iaitu 30 untuk lower form. X kan okay, sama balik kan. X kan dia X tadi, okay, this one. X kan dia adalah lower form, dia kata dekat atas tadi. Okay, iaitu dekat nampak ni, dekat atas tadi ni. Okay, X adalah lower form dan Y adalah upper form. Okay, so Y adalah upper form. So kita masukkan dalam equation di mana 30. Okay, 30 number of pupils lower form. Dapatkan RM20 yang setiap pupil kan dapat subsidi tadi tu. Tambahkan dengan 50 iaitu number of upper form. Darabkan dengan RM25 iaitu yang diberikan kepada seorang upper form pupil lah. So bila kita kira balik semua ni dapatlah RM1,850. Inilah maksimum dia. Okay, so itu saja untuk this chapter punya revisions. Thank you.